نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Pasal KKN Desa Penari lagi. So guys, kenapa Acap nak cakap pasal filem ni lagi? Sebab ada something yang Acap nak share kejap lagi. Sabar. Hidup ni kena sabar. Okay guys, so korang kena stay sampai ujung video. Sebab macam Acap cakap tadi, kisah filem ni tak berhenti dekat situ. Dia memang banyak gila misteri macam mana kita tonton sebelum ni. Okay guys, jangan lupa tekan like, tekan subscribe juga, hit bell notification. Kita layan intro macam biasa. Lepas tu kita cerita apa lagi cerita yang boleh kita cerita. Let's roll it. Okay guys, untuk video kali ni, Acap macam biasa lah. Kalau cerita KKN ni, Acap tak nak kupas pasal review filem, tak ada. Tapi untuk kali ni guys, Acap nak berkongsi dengan korang tentang point of view. Apa itu point of view? Ini adalah daripada sudut pandangan. Okey, kalau korang nak tahu guys, sebenarnya filem KKN Desa Penari ni adalah hasil gabungan dua cerita. Dua cerita dari mana? Dua cerita daripada dua sudut pandangan pelajar yang melalui kisah tersebut, which is Nur dan juga Widya. Ada sumber yang mengatakan cerita sebenarnya bukannya berlaku pada 2009, tapi ia berlaku sekitar awal 80-an ataupun hujung tahun 90-an. Lebih kurang ada dua timeline yang berbeza, tapi kita tak dapat nak sahkan yang mana yang betul-betul tepat. Untuk video kali ni, Acap nak ketengahkan tentang point of view daripada Widya. Kenapa Acap pilih Widya? Sebab sebelum ni guys, kebanyakan yang Acap nampak kat konten-konten creator yang lain, diorang banyak ketengahkan POV daripada Nur. Filem pun sebenarnya kebanyakannya diorang ambil drive cerita tu daripada sudut pandangan Nur. Sebab dalam event cerita tu, apa yang Nur lalu Widya tak tahu, apa yang Widya lalu Nur tak ada. Macam itulah lebih kurang. So untuk hari ni kita nak cerita tentang Widya, sudut pandangan Widya. Okay guys, kita start daripada permulaan cerita. Ini sebelum Widya pergi dekat Desa Penari tu nak buat KKN bagai. Ini sebelum tu lagi guys. Okay, kalau korang nak tahu ataupun korang dah tahu, yang dia ni ada minta izin dekat mak dia, dekat ibu dia lah. Dia kata, Bu, saya mau pergi ke Desa Penari. Lepas tu mak dia kata, enggak bisa. Dia kata macam tu. Mak dia tak bagi sebenarnya Widya ni nak join grup tersebut untuk menjalankan KKN dia dekat desa yang Widya ni bagi tahu. Sebab mak dia ni ada feeling yang sangat berat tau waktu tu nak lepaskan anak dia. Dia ibu kan, of course lah. Kalau ada benda yang tak best, dia dah rasa dulu. Dia rasa macam ada something will happen lah dekat anak dia. Tapi Widya ni pandai pujuk. Dia pujuk lah, yang dia kata diorang dah tak cukup masa dah nak ubah tempat, nak ubah strategi. Diorang tak ada masa lagi nak aturkan balik semua apa yang diorang dah atur. Tapi tak pastilah kenapa mak dia ni benarkan juga anak dia ni pergi. Tapi aku rasalah daripada sudut pandangan Widya ni, mak dia ni pergi bagi dia kebenaran ni disebabkan memang dia nampak yang anak dia ni bersungguh dan juga memang dah ketandusan masa, dan juga mungkin kalau dia tak bagi, dia akan menyusahkan anak dia sendirilah, senang cerita. Okey, kita terus masuk pada cerita yang diorang ni dah bergerak. Waktu diorang bergerak masuk ke kampung tu guys, sebenarnya hanya Widya saja yang merasakan perjalanan diorang ni memakan masa yang lama. Sebaliknya kawan-kawan dia yang lain ni rasa perjalanan tu lebih kurang like 20 ke 30 minutes punya perjalanan je. Tapi Widya ni kata dekat dalam van tu dia dah rasa yang dia duduk dah berjam-jam.
Dia ada mengadu pasal benda ni dekat Nur, tapi Nur kata enggak deh, kita baru 20 minit aja. Sebab Nur yang pilih tempat ni. So diorang macam tahulah berapa jangka masa dan berapa masa yang perlu diambil ke arah sana. Ni aku dah masuk tengah cerita kan, aku cerita satu-satu kan kau kata aku spoiler pula kan. Waktu diorang dah sampai ni, Widya ni ada mengalami beberapa kejadian aneh. Di mana ada satu ketika ni dia sedang tidur guys. Dia sedang tidur and dia rasa seperti ada satu lembaga macam seorang nenek tau datang dekat dia waktu malam tu. Tapi malam tu dia tersedar dan dia tersentak. Tapi dia kata waktu malam tu dia anggap benda tu hanya nightmare dia saja, mainan mimpi dia saja. Sampailah satu ketika dia rasa yang Nur ni sedang diikuti oleh nenek tersebut. Di mana ada satu keadaan ni ketika Nur dengan Widya ni dia pergi satu tempat nak pergi mandi waktu tu kan. Tapi waktu tu Widya kata dengan Nur, siapa nak mandi dulu? Tapi Nur kata tak apalah, biar aku yang mandi dulu. Kau tunggu dekat luar. Waktu tu Widya kata macam jangan lama-lama kan dekat toilet tu, tak silap aku dia kata jangan lama-lama. And then Widya tu pun tunggulah Nur dekat luar. Waktu tu dia macam tengoklah sekeliling. Ni dah kat dalam dekat dalam hutan kan. Dia tengok dalam sekeliling apa semua. Dia nampak lah macam hutan ni tebal. And dia teringat pasal tapak sila yang dia tak boleh bagi masuk and so on kan. Dia dengar je lah bunyi orang tengah mandi kat dalam. Tengah bunyi air. Tiba-tiba guys, waktu tu bunyi air tu tiba-tiba berhenti. And then dia rasa macam pelik sebab bunyi air tu macam lama sangat tak ada. Tak ada bunyi langsung daripada dalam. So Widya ni pun rasa pelik and then dia panggil Nur. Tapi Nur ni tak menyaut langsung guys. Tak ada menyaut langsung. And lepas dalam keadaan senyap dan sunyi waktu tu, tiba-tiba si Widya ni dia terdengar ada satu suara seseorang yang sedang menyanyi lagu Jawa. Yang paling seram waktu tu guys, dia dengar bunyi suara nyanyian tu memang betul-betul daripada dalam toilet tu. Suara dia tak payah cakap memang seram gila lah. So dia pun dengar, dia pun pelik kan. Tapi dia tak adalah tinjau, dia buat tak tahu je. Tiba-tiba dia tersentak guys waktu tu. Sebab dia kata Nur tiba-tiba keluar daripada bilik air tu dalam keadaan ketakutan. So Widya ni tanya, dah sudah mandi ke? Dia kata dah. Awak mandi dah pula? So Widya ni pun macam tak ada fikir banyak, dia pun mandi lah. Dia pun mandi kan, dia jirus badan dia dengan air apa semua. Waktu dia tengah jirus badan dia dengan air tu guys, dia rasa dia seperti diperhatikan pada waktu tu. Dia tengah perhatikan. Dalam filem pun kau boleh nampak, dalam trailer pun ada scene yang dia tengah mandi kan. Tiba-tiba dekat celah-celah rambut tu dia nampak ada satu perempuan tengah berpakaian berwarna hijau dekat depan dia. Tapi bila dia selak rambut dia tengok kat depan tu tak ada siapa-siapa. Itu pandangan Widya lah yang Ayu tak tahu sebab Ayu dekat luar guys pada waktu tu. And ada satu malam ni juga Widya ada bagi tahu yang dia terjaga pada waktu tengah malam guys pada waktu tu. And pada waktu dia terjaga tu, dia terlihat Nur sedang berjalan keluar rumah. Dia macam mana nak pergi pula si Nur ni kan. Dia pun bergesa-gesa lah bangun daripada tempat tidur dia untuk kejar Nur tu. And bila dia makin ke depan rumah tu, dia terdengar ada bunyi gamelan dan macam muzik yang biasa orang pakai dekat dalam keramaian untuk orang menyanyi, untuk orang menari macam tu tau. So waktu dia dengar bunyi tu, dia lagi mempercepatkan langkah untuk kejar si Nur yang ada dekat depan tu. And waktu dia keluar daripada rumah tu guys, dia ternampak yang Nur ni sedang berdiri dekat tengah-tengah laman. And yang paling mengejutkan dia pada waktu tu guys, waktu tu dia nampak Nur ni tengah menari dengan rentak gamelan yang dia dengar tadi. Maksudnya ting. Dia dah macam apa hal pula member ni menari tengah-tengah malam kan. Pada waktu tu Widya ni dia macam dah seram Terus dia pergi approach Nur. And pada waktu tu dia macam try nak sedarkan Nur lah. Dia macam Nur bangun Nur bangunkan Nur. And waktu tu dia kata masa dia tengah sedarkan Nur tu, dia terpandang tau mata Nur ni face to face lah, eye to eye lah. And waktu tu tiba-tiba keadaan menjadi gelap gelita guys. And apa yang dia tersedar pada waktu tu, dia sendiri sebenarnya yang tengah menari mengikut muzik gamelan tu dekat tengah-tengah laman sebelum dia disedarkan oleh
rakannya iaitu Wahyu pada waktu tersebut. Lepas dia dah menari apa tu semua kan, dia kata waktu tu memang dia tak sedar apa-apa and dia rasa macam waktu tu dia sedang dikawal oleh sesuatu. Sebab Nur ni bagi tahu dia memang nampak Widya ni dalam pegangan yang pelik-pelik tahu waktu tu. And ada satu lagi hal guys, Widya cerita benda yang paling dia ingat sekali pada waktu tu adalah di mana mereka ni duduk dekat satu rumah tau guys, and diorang ni diberi satu cerik air dan juga minuman lah untuk diorang minum. Selepas diorang dahaga apa semua, diorang tuang je air tu macam biasa dekat dalam cawan daripada cerik yang sama guys. And waktu diorang tengah bercerita apa semua, tengah ngobrol kan, seorang demi seorang minum air tersebut. Tapi bila sampai kat turn Widya, dia kata waktu dia minum air tu, dia rasa seperti ada something melalui tekak dia. Lepas tu dia terus masukkan 2 jari dia ke dalam mulut dia guys, untuk tengoklah apa benda yang dia tertelan ke, salah minum ke. And apa yang mengejutkan pada waktu tu guys, dia menarik keluar satu genggam rambut guys yang tersangkut dekat bahagian kerongkong tekak dia selepas dia minum air tu guys. Dia rasa, faham tak? Waktu tu Widya dia kata dia memang dalam keadaan yang sangat-sangat pedih sebab dia rasa, faham tak? Dia rasa macam dia tak faham apa yang jadi, sebab dia sebenarnya tak tahu langsung apa yang ada dekat kampung tu seperti mana kawan dia Nur tu tahu. Sebab Nur ni banyak berjumpa dengan Pak Prabu tahu, untuk dapat tahu apa sebenarnya kisah-kisah yang berada dekat kampung ni. Tapi Widya dia tak tahu apa-apa. Dia rasa macam dia ni diganggu oleh something sebab ada orang buat salah. Macam tu lah. Sampailah ada satu lagi kejadian ni guys, di mana Widya ni dan juga Wahyu dia pergi ke kedai. Dia pergi ke kedai, pergi beli barang kot dekat bandar, di mana dia keluar daripada hutan tu lah. Tapi masa dia balik daripada bandar tu, dia nak balik ke kampung desa penari ni, dia kena lalu hutan kan. Sampai je dekat tengah hutan, si Wahyu ni punya mulut cabul, dan adalah kejadian berlaku. Dan waktu tu motor diorang tergendala dekat tengah-tengah hutan tu. Dah lah dalam keadaan malam, keadaan yang makin nak gelap. Diorang ni dah rasa panik lah waktu tu kan. Dia tengok minyak semua ada, tapi dalam keadaan macam tu siapa je boleh tolong diorang. Sampailah mereka ni tertembung dengan seorang lelaki tua yang menawarkan pertolongan untuk membaiki motor mereka pada waktu tu guys. Pada awalnya mereka ni rasa takut tau untuk terima tawaran tersebut, sebab yelah belum tentu lagi itu manusia ke apa. Tapi Wahyu pada waktu tu bagi tahu dengan Widya, ini manusia ni, ini manusia biasa, that's why dia nak tolong kita betulkan motor. Selepas diorang dah terima daripada orang tua tu untuk betulkan motor, diorang berdua ni pula telah dijemput ke satu majlis kerayaan yang tak jauh daripada situ guys. Dia pun pelik sebenarnya, macam mana ada majlis dekat dalam hutan ni kan. And bila diorang sampai dekat majlis tu, Widya ni cakap dekat atas meja tu memang penuh dengan makanan-makanan yang kau takkan jumpa dalam hutan tu. Makanan-makanan bandar, macam tiba-tiba kau masuk hutan kau jumpa KFC, kau jumpa McD, lebih kurang macam tu lah. And orang ramai, orang cantik-cantik, and ada muzik. Lepas tu dia nampak orang berjoget apa semua. Tapi dia rasa pelik lah, sebab sebelum ni dia pernah tanya dekat Ayu dengan juga Nur tau. Dia kata dekat dalam desa ni ada orang ke? And Pak Prabu pun ada cakap yang dekat dalam desa tu guys, ataupun dalam hutan tu, hanya ada desa penari saja, dan mereka merupakan satu-satunya kampung yang wujud. So waktu tu diorang ni macam dalam keadaan yang terpukau kan. Nak pula si Wahyu tu dia memang tengah makan apa semua. Tiba-tiba guys ada satu muzik iringan pun bermula. Waktu tu dia nampak ada seorang perempuan cantik, penari cantik datang ke tengah-tengah, and dia berjoget lah, dia berjoget. And waktu tu Widya cakap itu kali pertama dia bertentang mata dengan Bandarawuhi, yang dia sendiri tak tahu siapa, tapi dia pernah dengar cerita tentang penari yang berada dekat dalam desa tersebut. Waktu tu Widya ni macam tiba-tiba rasa cemas guys, sebab dia kata aku macam pernah nampak perempuan ni waktu aku mandi itu, tapi aku macam sure je lah kan, is it betul ke perempuan ni ataupun tidak. Lepas tu dia memang tak banyak cerita, dia terus tarik Wahyu keluar daripada situ. Sebab waktu tu dia rasa macam Bandarawuhi tu pandang dia dalam keadaan yang sangat orang kata apa, paling tajam and paling mencurigakan lah. And waktu tu dia pun keluar daripada tempat tu, and dia pun balik ke tempat base asal dia. Okay guys, on another side,
Bandara Wuhi ni telah pun menggunakan Ayu untuk menyerahkan barang yang dia boleh gunakan untuk pancing si Widya ni untuk bersama dengan dia. Sebab apa? Bandara Wuhi ni dia memang nak Widya guys dalam cerita ni. Menurut Widya lah, dia kata dia tahu yang Bandara Wuhi ni nak jadikan Widya ni sebagai dawuh orang yang baru dekat Angkara Murka. Kat Angkara Murka. Barang tersebut adalah, tak silap aku, selendang hijau, gelang tangan dekat Bandara Wuhi tu. Tapi ada juga yang mengatakan version lain itu merupakan mahkota putih yang digantikan dekat dalam filem. Tapi Widya kata gelang tangan, yang Ayu cakap mahkota putih. So tak tahu yang mana satu guys. Okay, tapi barang-barang tersebut telah pun dijumpa dan disimpankan oleh Nur dalam sebuah kotak dan diisi dengan Al-Quran. Okay guys, kalau korang nak tahu kan, korang perasan tak dekat penghujung cerita di mana waktu Widya ni tiba-tiba hilang satu malam ni, ada waktu Ayu dengan Nur ni tengah tidur. Bila Nur bangun, dia tengok Widya ni dah tak ada. Menurut Widya waktu tu, dia kata dia keluar daripada rumah tu sebab dia nampak Bima jalan seorang diri dekat bahagian laman rumah dia orang dan berjalan menuju ke tapak tilas. Waktu tu Widya ni, dia punya knowledge, dia just tahu yang Pak Prabu pernah cakap jangan masuk tapak tilas tu. Kira Widya ni, senang cerita aku cakap, dia tak tahu langsung what the fuck is going dekat apa ni, kawasan tu. Dia tak tahu apa benda yang jadi, dia tak tahu siapa Bandara Wuhi. Cuma dia bagi tahu dekat dia ni pernah nampak beberapa makhluk yang berada dekat kawasan tu. Okey, waktu tu dia turun sampai dekat tapak tilas. Dia nampak Bima ni jalan ke depan, dan sampai dekat kawasan tapak tilas ni, dia kata dia nampak ada satu pentas guys. Dekat atas pentas tu ada gong lama and barang-barang equipment yang diorang gunakan untuk menjadi alat muzik untuk mengiringi penari. Tapi dalam keadaan yang usang lah, tempat tu dah macam buruk lah. Waktu tu dia rasa macam, apa Bima nak buat dekat sini kan. So dia pun follow lagi Bima tu sampai ke bawah. Sampailah ke satu rumah kosong ni, dia pun masuk. Dia tengok Bima masuk, dia pun rasa macam, uish, apa dia nak buat ni kan. Dia pun pergi dekat area rumah tu, ada satu papan yang dah berlubang. Dia pun tinjau daripada celah lubang tu. Dia tengok, Bima ni masuk dekat dalam kolam. Lepas tu dia kata, apa si Bima ni buat? Dia kata waktu tu dia nampak Bima ni bergendam seorang diri dekat dalam kolah tu. And pada waktu tu guys, menurut Widya, dia nampak ada beberapa ekor ular mulai turun daripada batu-batu yang berada dekat sekeliling kolam tu. Waktu tu dia panik man. Kawan dia kat tengah-tengah tu, dia macam tak takut. Lepas tu ular tu nampak makin lama makin banyak, and ular tu pun turun masuk ke dalam dia punya kolam tu, and dekat dalam kolam tu dah penuh dengan ular pada waktu tu guys. Lepas tu si Widya ni dah terperanjat lah, and waktu tu dia dah nak masuk dah dekat dalam kolam tu sebab dia nak panggil Bima. And sebelum dia kata dia sempat untuk bergerak daripada kawasan tu guys, dia ternampak dekat belakang Bima ni ada satu susuk tubuh yang rupa dia hodoh na'uzubillah sedang peluk Bima daripada belakang pada waktu tu. And dia ni memang, orang kata waktu tu berderau jantung, berderau darah. Dia pun terus berlari daripada tempat tersebut. And waktu dia berlari secara laju tu, tiba-tiba guys, dia dengar ada bunyi orang ketawa dan ada bunyi muzik gamelan dekat tengah-tengah hutan tu. Dia pun macam telan air liu lah waktu tu, mana datang pula diorang ni kan. And waktu tu dia kata dia berhadapan dengan tapak sila tu. And waktu dia pusing ke belakang guys, dia kata ada beberapa orang tengah duduk dekat depan dia. Waktu tu dia macam, siapa pula ni kan. Dia kata adalah 5-6 orang tengah duduk. And waktu dia dengar bunyi muzik gamelan tu makin lama makin kuat, dia kata dekat belakang dia waktu tu ada lagi segerombolan orang datang mendekati dia, dan beberapa orang yang tengah duduk dekat bawah tu tiba-tiba bangun and datang macam seolah-olah kepung dia guys waktu tu. Dia pun macam, apa benda ni kan, siapa diorang ni. And waktu tu dia kata dia tengok muka semua muka manusia.
dia nampak muka-muka manusia. Macam dalam filem kita nampak muka diorang kan digambarkan hodoh and berparut sebagai kan. Tapi dekat dalam tu dia nampak muka semua macam manusia, tak ada masalah pun. Cuma waktu dia tertoleh dekat kawasan orang main gong gamelan tu, kat situ guys, dia nampak muka-muka orang yang main benda tu memang hodoh gila. And memang dikata dia tak boleh nak cakap lah, nak bayangkan. And waktu tu dia memang tak boleh buat apa, dia menangis sekuat hati. And then memang waktu tu dia rasa helpless gila lah. And waktu dia menangis tu guys, orang yang tengah keliling dia kata waktu tu gelakkan dia guys. And dia macam, faham tak? Dia rasa macam, oi aku dah tak boleh buat apa ni, apa aku kena buat ni kan. And dia tertoleh dekat bahagian pentas atas yang berada dekat tapak sila tu guys. And waktu dia tertoleh dekat belah sana, dia ternampak Bandar Ruhi tu tengah senyum dekat dia. And dekat belakang Bandar Ruhi tu ada seorang penari datang daripada belakang and ke depan perlahan-lahan dan menari mengikut rentak gamelan tersebut guys. And apa yang buat dia terperanjat pada waktu tu, dia kata yang sedang menari tu adalah kawan dia sendiri. Waktu tu dia lagilah macam, apa hal kawan aku boleh menari pula dengan Minah ni kan? Apa yang dibuat dengan Minah ni sampai dia boleh terima job menari bersama ni kan? And waktu tu dia memang dah panik gila, sampailah dia terdengar ada bunyi nyalakan seekor anjing pada waktu tu. And dia terus berlari daripada kawasan tersebut mengikut bunyi anjing tersebut guys. Dia cari anjing tu, dia kata pada waktu tu, tapi sampai ke sudah dia tak jumpa pun anjing tu. And dia waktu tu dia memang ikut je suara anjing. Sampailah dekat hujung hutan, baru dia nampak ada seekor anjing sedang duduk dekat situ and menyalak pada dia. And waktu dia dah nampak anjing tu pun lari keluar daripada hutan tu. Lepas dia keluar daripada hutan tu, dia terjumpa Wahyu dan juga Anton yang sedang berdiri memanggil nama dia, dan dia pun pengsan rebah guys. Waktu tu memang dia kata memang dia tak ingat apa yang disedar pada waktu tu. Dia sudah sampai ke rumah dan dia dibaringkan di sebelah Bima dan juga Ayu yang tak sedarkan diri. And waktu tu dia bangun, dia terisak-isak menangis. Dia cerita kepada Nur, cerita pada Pak Prabu apa yang dia nampak dekat Arkara Mungkar tu. Dia kata waktu tu dia nampak Ayu tengah menari apa semua. And ini adalah sudut pandangan yang Widya cerita daripada awal sampai akhir. And aku sure ada beberapa cerita ni yang korang boleh nampak dekat dalam filem, tapi Acap boleh cakap lah towards the ending sahaja cerita Widya ni diceritakan, dan awal-awal tu kebanyakannya cerita daripada Nur sendiri guys. So itulah dia guys, cerita yang Acap nak kongsikan kepada korang, sudut pandangan Widya, dan itu adalah kisah yang mereka cerita sampai ke hari ini. So guys, itu saja yang Acap nak sharekan pada hari ini. Kita jumpa di video akan datang. I see you when I see you guys. Korang nak tengok dah filem ni, so what do you guys think? Pandangan Widya ke pandangan Nur lagi seram? So korang komen kat bawah. Kita jumpa di video akan datang guys. Assalamualaikum. Bye.